Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Sarah Sofia binti Cik Sulaiman daripada Departemen Padi. Okey, saya daripada bulan K6. Hari ini saya akan berbincangkan tentang perkara jawatan atasan dan jawatan bawahan. Yang atasan ialah pengurusan akaun dan bawah ialah pengurusan kredit. Okey, hari ini kami daripada K6 akan berbincangkan perkara tersebut dan saya harap tengok juga. Pengenalan kepada perekrutan dan pemilihan pekerja. Pengambilan dan pemilihan pekerja adalah merupakan satu fungsi pengurus umum manusia yang penting kerana kesannya terhadap kualiti pekerja-pekerja yang akan dipilih untuk sesebuah organisasi itu. Sebenarnya kualiti pekerja banyak bergantung daripada kualiti rekrut yang disediakan mengikut beberapa spesifikasi yang penting oleh sesebuah organisasi. Pengambilan pekerja melibatkan aktiviti-aktiviti untuk membolehkan pemohon yang berkelayakan memohon jawatan kosong di sesebuah organisasi yang mereka pilih. Sesebuah organisasi itu boleh mengisi jawatan yang kosong dengan pekerja mereka sendiri atau dengan mengambil pekerja dari luar organisasi. Proses pemilihan pekerja biasanya bermula dengan mengisi borang permohonan. Borang ini memungkinkan pihak majikan memperoleh maklumat asas tentang diri pemohon. Kemudian organisasi biasanya akan menghendaki pemohon mengikut proses temuduga yang dijalankan. Temuduga ini bertujuan untuk memperoleh maklumat tambahan tentang diri pemohon serta memberi sedikit maklumat tentang organisasi tersebut kepada pemohon. Selain itu, borang permohonan dan temuduga yang disediakan oleh organisasi itu dapat juga menentukan kesesuaian pemohon melalui ujian pemilihan, pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan fizikal. Kesemua faktor yang dijelaskan memerlukan pertimbangan yang sewajarnya dan bijaksana. Seterusnya, okey, kat sini saya akan terangkan contoh iklan. Okey, yang pertama iklan jawatan kosong dan pengurusan akaun dan iklan jawatan kosong kredit. Okey, yang pertama ni saya akan bentangkan iklan jawatan kosong pengurus akaun. Okey, yang pertama dekat sini macam biasa ada beberapa perkara JD dan JS. Okey, yang pertama syarat kelayakan semestinya ada ijazah muda, ijazah sarjana muda, diploma dan ijazah profesional dalam bidang perakaunan lah, kewangan. Okey, yang kedua ialah mempunyai pengalaman 10 bulan hingga 3 tahun dalam bidang berkaitan. Okey, yang last sekali boleh masuk kerja dengan kandas akademik. So maknanya iklan ni dia tengah mencari pekerja untuk urusan kewangan lah. Okey, yang kedua ialah skop pekerjaan. Macam biasa, skop pekerjaan ialah memberikan sistem perakaunan yang lengkap. So benda-benda penting hal ehwal akaun company tu tengah cari. Okey, selalunya company akan tunjuk beberapa perkara iaitu urusan akaun kan. Okey, dalam iklan. So pertama dia akan ceritalah pasal allowance ataupun benefit-benefit yang kebaikan ni. Okey, pertama kaedah cakupan KWSP atau SOSO atau TF. Kedua ialah allow kedatangan dan cuti tahunan. Itu macam biasalah untuk tarik attract orang untuk masuk dalam organisasi tersebut. Ketiga ialah waktu bekerja 5 hari seminggu. Satu hari kita bercuti dan akhir sekali ialah makanan tengah hari cuti. So benefit dia, kebaikan dia besar jugalah. Dan macam biasa ada alamat company serta nama company tersebut. Okey, iklan jawatan kosong pun lebih kurang sama, tapi kat sini dia tulis kat sini dalam jawatan kosong ni yang pertama ialah syarat kelayakan, skop pekerjaan dan faedah tu benefit, dan ada juga agak sini panggil alamat. So kat sini macam biasa syarat kelayakan ialah warga negara Malaysia, diutamakan warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 30 tahun, sekurang-kurangnya mendapat kemajuan dalam bahasa Melayu dan matematik dalam sijil peperiksaan sistem SPM lah. Dan berkemahiran dalam mengendalikan komputer sebab kita akan menggunakan contohnya Excel, Microsoft Word, yang penting berkenaan dengan komputer. So company perlukan kerja yang berkualiti dan boleh digunakan, dan mungkin cara dan skill dia boleh
polish dah dekat dalam organisasi tersebut. So that's why organisasi tersebut membuat iklan jawatan kosong ini yang sebenarnya ada kepentingan dia tersebut. Sebut pekerjaan macam silam, menyediakan laporan kerja, rutin dan benda biasa. Isi deskripsi iaitu JD dan spesifikasi kerja JS bagi pengurus akaun. Definisi deskripsi kerja bermaksud suatu penjelasan dan informasi tertulis mengenai karakteristik sesebuah jabatan atau pekerjaan seperti tugas, tanggungjawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan yang disusun secara jelas dan teratur serta harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Deskripsi kerja bagi pengurus akaun adalah yang pertama, menguruskan sistem per-akaun yang lengkap, mengkaji dan menyediakan laporan kewangan bulanan, menganalisis dan menyediakan laporan untung rugi syarikat dan menguruskan cukai pendapatan syarikat. Manakala bagi definisi spesifikasi kerja merupakan satu huraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi atau hal-hal yang lain berhubung dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Spesifikasi kerja bagi pengurus akaun adalah yang pertama, mestilah berkelulusan ijazah sarjana muda ataupun diploma ataupun ijazah profesional dalam bidang perakaunan dan mestilah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun bagi jawatan pengurus akaun. Untuk bahagian kerani pula adalah deskripsi kerja kerani adalah menyediakan laporan kerja rutin, menguruskan urusan surat menyurat, menghantar email atau fax kepada organisasi pelanggan, syarikat atau badan tertentu, menyedia, menjadual dan memantau tugasan pekerja lain, membuat fotokopi dan memfaksimili dokumen, dan terakhir membuat penyata gaji untuk kaki tangan. Manakala untuk spesifikasi kerja kerani pula adalah berwarga negara Malaysia, berumur 18 tahun sehingga 35 tahun, sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam bahasa Melayu dan matematik dalam sijil pelajaran Malaysia. Dan terakhir adalah berkemahiran dalam mengendalikan komputer. KSAO perusahaan akaun. Okey, KSAO perusahaan akaun macam biasa, K untuk knowledge, S ialah skill, A ialah ability, O ialah lain-lain others. Okey, yang pertama mempunyai pengetahuan domain, memiliki diploma, ijazah sarjana muda dalam bidang perikanan atau bidang perniagaan. Macam biasa saya cakap tadi, ketiga ialah memiliki kepakaran dalam kewangan antarabangsa ekonomi global. Kedua ialah skill, kemahiran. Kemahiran ni penting lah dekat dalam organisasi supaya apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang boleh beri kepada organisasi tersebut. Yang pertama ialah komunikasi. Communication ialah amat penting lah. Perniagaan berkemahiran analitikal dan kemahiran interpersonal. So maksudnya dari dalaman. Apa yang awak boleh sumbangkan kepada company dan bos. Dan kenapa company untung dapat awak. Dan boleh-bolehnya function lah company yang ambil awak sebagai perusahaan kewangan. Jawapan yang itulah. Okey, ketiga ialah ability kebolehan. Okey, mendapat kepercayaan di hati pelanggan, pemerintah yang cekap membuat ramalan dan perancangan kewangan. Akhir sekali ialah lain-lain, iaitu warga negara Malaysia. So, seboleh-bolehnya dipentingkan warga negara Malaysia. Assalamualaikum, saya Nuriana binti Anwar dari Kumpulan 6. Saya nak terangkan mengenai KSAO Kerani. Okey, KSAO yang perlu ada pada kerani iaitu K, pengetahuan. Pengetahuan mengenai sekurang-kurangnya memiliki kepujian dalam bahasa Melayu dan matematik. S iaitu skill, kemahiran, cekap dan mahir mengendalikan komputer. Dan
boleh berbahasa Melayu serta bahasa Inggeris dengan baik. A iaitu ability, kebolehan, boleh berkomunikasi dengan penyampaian yang baik dan boleh membuat banyak kerja dalam satu masa, maksudnya berbilang tugas. O iaitu others, lain-lain, warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 35 tahun dan terbuka kepada lelaki serta perempuan. Ini adalah penerangan dari kumpulan 6 tentang iklan jawatan kosong bagi pengurus akaun dan iklan jawatan kosong bagi kerani. Sekian, terima kasih.